Cik Hafiz naik BMW ke naik Alphard, duduk rumah kampung ke ataupun rumah mewah, tak ada kaitan dengan anda. Serius. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hafiz kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Hari ini saya dan Cik Hafiz dalam perjalanan ke Melaka, Cik Hafiz. Ya. Kita jalan-jalan Melaka, kita berbetul sikit mic bagi nampak sikit. Okey. Kita berbetul sikit mic bagi nampak sikit supaya kita boleh cakap dengan lebih tenang, lebih terang dan lebih jelas. Hari ni Cik Hafiz kita nak sembang sikit pasal tajuk kita ni adalah business as usual. Business as usual. Cik Hafiz, TDC ni sebenarnya kan waktu mula diasaskan TDC ni. Waktu mula diasaskan TDC ni, apa cabaran-cabaran yang Cik Hafiz hadapi? Macam-macam cabaran sebenarnya. Sebab TDC ni bukan pemula dengan GAR lah sebenarnya. Ianya adalah pemula lantaran selepas saya menerima satu impak cukup besar semasa bisnes yang pertama saya terjejas teruk pergi kat Banjil pada tahun 2014 masa itu. Jadi ada satu banjir yang sangat-sangat popular di Kelantan pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 kan. Jadi masa itu saya ada 4 buah kedai. Masa itu saya buat pencetakan pakaian. Pencetakan pakaian, cenderamata. Jadi saat itu memang dengar up lah. Kita punya sales pun revenue dalam jutaan ringgit satu tahun ya. Dan ada 4 cawangan di seluruh Kelantan. Dan apabila banjir itu melanda, 3 cawangan bye-bye, tenggelam air. 3 cawangan Habis sampai bumbung. Sampai bumbung? Yes. Kat mana cawangan tu? Ada di Jeli, ada di Tanah Merah. Yang selamat hanya di Bacok je. Di Bacok, Kelantan je. Jeli, Tanah Merah, Bacok. 3 cawangan. Ya, yang selamatnya di Bacok saja. Jadi sebuah kereta tenggelam, rumah sewa tenggelam sampai bumbung. Jadi memang impak cukup besar dan memang dau teruk. Dau teruk ke atas tu sebab masa itu boleh kata duit untuk stok, duit untuk mesin, beli kereta, semua duit tu memang habis lah. Habis dengan tenggelam di air. Jadi selepas daripada insiden tu memang ambil masa yang agak lama untuk cuba untuk bangkit. Dan dengan fikir dalam dilema, nak teruskan untuk membesarkan bisnes yang sedia ada ini ke ataupun cuba lakukan bisnes lain. Sebab bisnes yang sedia ada ni memang agak bergantungan kepada physical shop. Agak bergantungan kepada premis fizikal. Sebab orang nak tengok baju, orang nak tengok souvenir, orang nak tengok ini, dia kena machinery kan. Jadi fikir kita cuba ubah business model. Strategi bisnes. Jadi bisnes yang printing, pencetakan pakaian cenderamata ni kita maintain seperti sekarang ada, iaitu scale down balik untuk stay di Bacok je. Tak fikir nak berkembang dah. Sekarang ni ada lagi bisnes tu? Sekarang ni saya sudah-sudahkan bekas isteri saya. Selepas bercerai. Jadi saya pun kena move on lah. Saya kena fikir bisnes yang baru yang tidak bergantungan sangat dengan kedai fizikal. Jadi maka dengan itu tertimbullah idea untuk buat cara yang seperti TDC sekarang. Semua benda buat secara online, online banking, online receipt kan. Online untuk semua benda lah. Hampir semua benda yang kita boleh untuk online. Dan macam kalau Afendi berada tengah ini, Afendi akan faham lah kenapa mula-mula warehouse saya pun buat di tingkat 1. Sebab fobia dengan banjir. Baik, saya sebenarnya tertanya-tanya. Cik Hafiz punya TDC ni kan, normally orang akan buat bisnes, dia tak akan lagi involve dengan M&M ni. Jadi macam mana Cik Hafiz boleh terfikir nak jadikan model bisnes M&M ni sebagai satu core bisnes TDC? Macam mana boleh terfikir ke arah tu? Sebenarnya salah satu adalah pengaruh daripada ayah saya. Jadi ayah saya ada cuba untuk usahakan beberapa bisnes MLM.
Okay, tapi tidak begitu berjaya. Tetapi macam mana pun saya nampak dia bukan masalah pada bisnes itu, dia dapat masalah daripada pengurusan. Daripada cara pengurusan, daripada cara macam mana nak handle the business tu. Jadi saya cuba study secara intensif tentang network marketing ataupun direct selling ataupun MLM ini. Di mana sebenarnya dia juga disinonimkan dengan satu ayat yang orang lebih mesra, masyarakat lebih tahu, iaitu sistem agent. Sistem agent? Ya, sistem agent. Jadi sekarang orang guna perkataan sistem agent kan. Jadi sebenarnya dia satu bentuk direct selling. Jadi apabila benda itu nampak masyarakat sebenar boleh terima, hanya perlu ubahkan nama je. Okay? Macam hari inilah. Dia sebenar dia sebuah Toyota. Tapi dia ubah nama jadi Alphard, lambang depan ubah sikit, dia akan jadi lebih mahal. Dia branding je sebenar. Padahal hakikatnya daripada body, daripada engine dia Toyota. Jadi sama. Jadi apabila perubahan nama ni boleh buat orang lebih senang. Jadi saya berfikir, kalau orang ada prasangka dengan network marketing, jadi kita tak guna tema tu. Kita guna dealership system ataupun sistem pengedaran. Kita rebranding balik. Kita rebranding balik kepada sistem pengedaran. Faham. Jadi itu asal usul lah. Jadi sampai hari ini kita memang dalam sistem apa pun kita akan kata kita guna dealership system, TDC dealership system. Ataupun orang gelar sebagai sistem agent lah, apa itu. Jadi kenapa saya pilih modal bisnes ini sebab antara sebab adalah pertama, dia punya entry sangat rendah untuk orang berniaga. Entry sangat rendah untuk orang sebab bukan semua orang boleh buat bisnes sendiri dengan modal yang kecil. Tidak ramai. Rata-rata orang yang boleh buat bisnes, dia kena modal. Modal duit. Antaranya modal duit lah. Walaupun ramai orang kata modal duit bukan segala-galanya. Tapi hakikatnya yalah, kita perlu juga duit untuk start off bisnes kita kan. Betul lah. FID ya. Jadi apabila duit menjadi salah satu masalah, ramai orang tak boleh mula bisnes. Sekecil bisnes macam pisang goreng lah. Kita pisang goreng. Kita kena beli alat-alat dia kan. Cara masak, kuari dia, gerai dia semua. Itu pun silap-silap perlu beribu modal. Dan tak ramai orang mampu. Tu nak buka gerai di tepi jalan tu. Itu nak buka gerai tepi jalan. Tak cerita lagi buka kedai makan kan, yang ada kafe, ada apa semua lagi lah. Jadi apabila benda ini berlaku, saya nampak dengan sistem agent sebab modal dia kecil. Macam di TDC, RM150 dia sudah boleh mula satu bisnes. Jadi saya nampak sistem agent ni boleh bantu khususnya orang asnaf atau B40 untuk dapat pekerjaan. Sebab itu saya nampak sistem ini boleh guna pakai. Sebab saya sudah melalui satu bisnes yang orang kata konvensional, di mana kita buat pencetakan pakaian, cenderamata kan. Jadi bisnes itu konvensional. Jadi setinggi mana jualan pun, yang kaya saya. Yang kaya saya. Saya seorang. Sebab bisnes saya seorang. Sebab kita yang bisnes kan? Kita yang bisnes, yang kaya kita. Dan kita susah nak mengkayakan orang sekitar kita. Kita tak boleh nak membantu pun sebab yalah. Nak bantu macam mana kan? Bisnes kita, bila kita sign contract, kita dapat sales, kita dapat order daripada organisasi, sekolah apa pun, dia direct deal dengan company kan. Jadi apabila direct selling ni masuk, sistem agent ni masuk, dia guna konsep wakalah. Iaitu wakalah. Jadi HQ TDC melantik orang awam, orang biasa ini sebagai wakil jualan. Dan mereka boleh lakukan jualan atas nama kapasiti sebagai wakil pengedar kepada TDC. Dan secara langsung apabila mereka berjaya lakukan jualan, mereka akan dapat imbuhan. Jadi kita boleh dapat seramai mungkin ejen bersama dengan kita, dan seramai mungkin orang kita boleh cuba untuk membantu mereka dari segi ekonomi, dari segi kewangan. Macam-macam segi lah. Cuma kita macam contoh, kita sangat orang kata apa, nak tahu lah kan, macam mana waktu langkah pertama Cik Hafiz tu. Langkah pertama Cik Hafiz memulakan bisnes tu. Macam mana boleh terfikir nak memulakan bisnes? Yang ni yang kita nak tahu. Sebab apa? Sebab
Dia macam ni, banyak ahli-ahli kita ni, ahli-ahli TDC lah. Kita sembang ahli-ahli TDC lah kan. Dalam grup Brand Trust ke, dalam grup mana-mana ke kan. Bila sebut je bisnes ni, mereka berasalkan kena ada leader. Ya. Leader. Sedangkan untuk businessman yang the true businessman ni, dia mempunyai keupayaan untuk memotivasikan diri dia sendiri. Mungkin bersetuju dengan saya. Dia adalah satu mitos lah bagi saya. Dia adalah satu mitos ataupun satu apa ayat lah saya fikir, satu kebiasaan ataupun satu norm lah, satu uruf. Maaf bahasa Arab sikit. Satu kenormalan. Satu kenormalan. Di mana kalau kita join business berbentuk sistem agent ataupun sistem network marketing ni, kita mesti kena ada upline ataupun leader yang boleh support kita. Dan masa yang sama, kita pun kena di bawah kena cari leader yang boleh jalankan sales. Dia adalah satu kenormalan, satu uruf yang dipang-pang lama, terpaku dalam hati-hati networkers ni. Mesti kena ada. Saya mesti kena pilih sales leader yang hebat, dan saya mesti kena cari sales leader yang hebat. Jadi saya perasan benda tu sebelum saya mula TDC lagi. Jadi saya ingin membuktikan bahawasanya tak semestinya kita kena ada satu mindset itu untuk pemula. Jadi walaupun saya start TDC guna pemodalkan sistem agent, tapi hakikatnya saya tak mula dengan mindset macam tu. Sebab saya seorang traditional businessman. Saya mula bisnes biasa. Jadi saya pun mula dengan cara sama. Jadi apabila kita mulakan bisnes yang tradisional, contoh macam kita buka gerai goreng pisang. Adakah kita akan pergi cari sales leader? Ataupun kita perlu sales leader yang hebat ke, contoh yang sudah buka 4 buah gerai pisang yang hebat ke untuk jadi kita punya mentor? Belum je kan? Tak perlu kan? Kalau kita nak jual goreng pisang, kita buka gerai, kita jual lah. Kita test lah. Kita cubalah. Adakah goreng pisang tu sedap ke tak? Tanya anak, tanya isteri, tanya saudara mara. Sedap, jalan lah. Dan cara kita pertama nak jual goreng pisang, jual kepada siapa? Bukan jadi leader dulu. Cari customer, betul tak? Betul. Jadi saya pun guna cara yang sama. Bila TDC dimulakan, produk je sampai, saya cari customer. Cari customer. Macam mana Cik Hafiz cari customer? Ini memang satu cabaran. Sebab saya bukan orang Kelantan. Tapi saya Cik Hafiz orang mana? Saya orang Ipoh, Perak. Oh, cara cakap tu macam Kelantan? Sebab saya lama di Kelantan. Berapa lama? Saya tahun 2009 sudah ada di Kelantan, belajar degree di Universiti Malaysia Kelantan. Dan kemudian saya sambung belajar master di Universiti Malaysia Kelantan juga. Dan 2 kali perkahwinan saya. Kali pertama bercerai, kali kedua insya-Allah mudah-mudahan kekal. Amin ya rabbal alamin. Kan. Dua-dua pun orang Kelantan. Dua-dua orang Kelantan. Jadi memang bahasa Kelantan saya kuatlah. Jadi berbalik pada soalan tadi tu. Mula-mula mencari customer tu. Ini memang cabaran saya sebab pertama muka Cina. Memang saya Cina. Betul lah. Jadi orang Cina adalah kaum yang sangat rare dalam Kelantan. Sangat rare? Kalau ikutkan statistik, rasa tak sampai 5% pun adalah orang Kelantan adalah ada Chinese. Ya. Majoriti Melayu. Orang India kalau boleh jumpa kena sujud syukur tu. Lagi sikit. Mungkin 1%. 1%? Kelantan macam tu. Tu sebab di Kelantan tak ada kedai mamak. Sebab mamak tak ada. Mamak semua main ke Terengganu. Mamak semua pergi ke Penang. Jadi Cina sikit. India tak ada, majoriti Melayu. Dan Cina yang ada di Kelantan pun mereka sudah mengalami asimilasi. Jadi mereka boleh pakai kain sarung, mereka makan guna tangan. Malah mereka kadang-kadang ada nama orang Melayu. Nama dia nama Cina tak ingat dah. Orang panggil dia Ahmad, panggil dia Ali, panggil dia Muhammad. Tapi dia bukan Islam, memang bukan Islam. Dia Cina kampung. Betul. Dia makan budu. Makan budu. Dia makan masakan Melayu. Dia lagi pandai masak daripada orang Melayu. Astaga. Itu. Dia boleh buat kuih tradisional Melayu. Dia memang rare. Dia boleh cakap bahasa Kelantan yang lagi pekat daripada orang Melayu sendiri cakap. Ini memang luar biasa. Ini memang rare. Ini memang rare. Ramai di Kelantan ramai. Ramai di Kelantan. Ramai. Contoh macam hari tu kita ada satu kuliah, rakaman kuliah Ramadan kan. Tuan Haji Johari Yap. Tengok bahasa Kelantan dia sangat baku, sangat pekat. Betul, saya pun tak pasal. Saya kan dia Melayu. Tapi juga dia Cina tumpat tu Kelantan. Dia Cina Kelantan. Cina tumpat. Okey, jadi cabaran saya adalah saya Cina.
bahasa Melayu saya tak berapa okey sebab saya convert kan, saya convert ke Muslim. Okey. Jadi ketiga, saya pun bukan orang Kelantan. Jadi bahasa Kelantan saya tu tak macam sekarang. Sekarang ialah saya cerita kisah dulu 2009. Ya. Jadi cabaran saya besar, saya bukan orang Kelantan. Saya bukan orang Melayu, saya tak berapa pandai bahasa Melayu dan saya tak berapa pandai bahasa Kelantan. Jadi macam mana nak start? Sebab semua pelanggan tu adalah orang Melayu, Kelantan dan guna bahasa pekat Kelantan. Jadi itu cabaran apabila nak mendapatkan customer. Tapi saya tak anggap itu sebagai satu masalah, tetapi satu peluang lah untuk saya menguji sejauh mana kekentalan saya nak berjaya kan. Kononnya nak berjaya menjadi seorang usahawan kononnya kan. Kan semua orang nak jadi jutawan kan. Betul. Jadi saya fikir kalau nak belajar bahasa Kelantan, nak cakap bahasa Melayu, nak tebalkan muka cakap dengan orang Melayu pun tak berani, jangan haraplah nak jadi jutawan. Cukuplah duduk rumah jadi sawan kan. Betul. Jadi customer pertama saya bakal terjar dekat warung lah. Warung di bawah pokok tepi jalan. Terjar nampak warung orang makan nasi lemak. Maksudnya Cik Hafiz ni bergerak dari meja ke meja? Meja ke meja. Sebab tu geraran saya letak diri saya sampai hari ni penjual susu tepi jalan. Memang saya pergi tepi jalan, kedai-kedai warung tepi jalan. Kedai-kedai standard dia halau kan. Kalau kedai ada aircon lah, ada cermin pintu lah, apa semua dia memang halau. No salesman allow. Tak bagi masuk salesman. Kita pakai duduk luar je. Jadi kalau kita pergi ke warung bawah pokok tu, dia tak ada signboard no salesman allow. Dah lah, dia tak ada pintu, saya masuk bebas, tak macam sekarang lah kena scan QR code. Dulu tak payah. Sekarang kena QR code kena main senjata dah, tali merah dulu tak payah. Sila. Jadi saya terjar je warung-warung tu. Contoh saya jumpa ada seorang makcik dengan sekeluarga dengan makan. Makcik tu ada tongkat letak tepi sambil makan. Saya terbang muka, saya pergi tanya. Mak cik, tak sihat ke? Dia pun tengok saya atas bawah kan. Kenapa Cina ni main tegur kan? Jadi kalau ada yang tak layan, anggap kita macam pengemis, kita biarlah. Kalau ada yang layan, kita pun bercakap dengan dia lah. Dia pun cakap, makcik sakit lutut, tu sebab kena tunda tongkat. Kita pun sambung lah. Begini, saya ni saya student di Universiti Malaysia Kelantan, masih dengan mengaji, degree. Jadi masa itu saya dengan mengaji master lah. Saya masih dengan mengaji master. Jadi saya ada buat satu bisnes menjual produk kesihatan yang mungkin boleh membantu mokcik punya lutut. Iaitu susu, nama dia susu C2 Joy. Jadi di situlah. Nama C2 Joy tu. Jadi situlah kita mula. Dengan pergi gerai ke gerai, meja ke meja, pernah kena halau orang, pernah kena tak layan. Pernah kena halau orang? Halau macam mana tu? Dia kata, makcik tak minat. Apa jual-jual ni kita tak minat. Jangan ganggu makcik makan. Kalau ganggu lagi, saya panggil halau. Kita pun pergilah. Kita pun bagi salam, minta maaf makcik ganggu makcik makan. Saya pergilah. Saya tak adalah sengaja nak berdebat dengan dia. Betul lah. Jadi kita pun berundur lah. Jadi boleh kata jumpa 10 orang tu mungkin 7-8 orang lah yang akan halau, yang akan reject lah bagi saya. Secara awamnya reject lah. Sama ada reject secara baik ataupun reject secara kasar lah. Secara kasar kami nak dengar. Secara kasar. Sebab macam tadi lah. Tak minat. Saya tak sempat habis pun dia tak minat. Tak minat terus. Tak minat terus. Jadi ada juga 2-3 orang yang baik. Malah dia belanja makan kadang-kadang. Kesiannya dek, Maya duduk. Nak order apa? Nasi lemak. Mai. Dia pun ambil nasi lemak sebungkus. Kita makan. Kita berbual. Jadi ada yang baik, sangat baik. Ada yang tak baik pun dia menghalau. Jadi kita tidak akan teruskan untuk mengganggu kalau dia orang rasa dia orang tak selesa. Tak selesa dengan kita. Saya tak paksa. Jadi saya pun beransur. Jadi mula dengan macam tu selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Konsisten secara 3 bulan. Saya rasa mungkin dah berjumpa dengan orang ada hampir 500 orang kot. 500 orang? Ada kot. Kalau tak ada mungkin lebih pun. 500 orang atau lebih. Ya. Dalam masa 3 bulan tu. Siang malam lah memang. Siang malam memang kerja saya gila sikit. Saya kerja gila. Jadi siang malam. Jadi sebab
keluar subuh tu, kita pergi. Sebab biasa orang-orang tua ni yang ada masalah penyakit ni, mereka bangun awal. Ya. Biasa mereka takut mati kan, mereka mengaji Quran kan. Lepas habis mengaji Quran, mereka pun keluar pergi makan, melepak di kedai kan. Masa tu lah, mereka dengan lepak, hati mereka dengan santai. Jadi saya keluar lepas subuh lah. Pergi kedai-kedai nasi ke, kedai-kedai roti canai ke, kedai-kedai nasi gerabu ke kan. Kita pergi approach customer situ lah. Dan waktu malam biasa selepas Isyak. Biasa mereka keluar lepak kan semua kan. Orang-orang tu. Dia makan colek. Kalau Ramadan dia makan colek kan. Dia moreh, dia panggil moreh. Jadi kita memang approach 2 time tu lah. 2 peak hour tu lah. 2 peak hour tu pergi ada approach. Jadi 3 bulan tu adalah hampir 500 lebih orang kot yang kita approach. 5 kan? Okey. Jadi dapatlah customer. Dapat. Ada orang beli. Tak ramai tapi ada orang beli. Mungkin hampir separuh kot yang kita berjaya closing. Yang berjaya closing sama ada kita bagi test kit iaitu mungkin 5 sachet, 6 paket, 2 paket. Ada juga beli kotak terus. Jadi bagi yang beli sachet ke ataupun beli kotak ke, kita follow up. Kita minta nombor telefon, kita follow up. Contoh kalau dia beli 5 sachet, 5 paket, kita buat ajar cara dia gunalah. Jadi kita bagi tahu, okey makcik, pakcik, hari ketiga kita akan follow up. Kita akan call ataupun kita akan WhatsApp. Pakcik selesa waktu mana kita hubungi. Pakcik kata, oh bila-bila lah. Ataupun dia kata, oh pagilah. Ataupun tak payah hubungilah, mari jumpa pakcik dekat warung ni. Contoh. So atas keselesaan mereka. Jadi saya follow up lah. Lepas 2 hari, 3 hari saya follow up. Dan saya tanya feedback. Di situ saya tanya feedback, tujuan dia adalah untuk membina satu testimoni. Membina satu testimoni. Membina testimoni. Jadi apabila ada pelanggan-pelanggan yang memberikan feedback testimoni yang bagus, so kita akan rakam lah. Sama ada dalam bentuk WhatsApp, recording video, ambil gambar, ataupun apalah keselesaan yang mereka ada. So kita rakam lah testimoni. Oh makcik guna ni, makcik dah diabetes 10 tahun, guna 5 paket ni, bacaan gula dalam darah turun. So kita rakam lah. Kita rakam percakapan dia ke apa ke, sama dalam bentuk video, gambar ataupun tulisan. Pada waktu tu rakam dengan apa? Dengan handset lah? Dengan handset ambil gambar. Simple lah. Handset apa yang ada. Waktu tu so kita collect. Waktu tu handset bodoh dah. Handset bodoh-bodoh Jadi kita ambil lah. Kita ambil semua ini, kita jadikan sebagai buku testimoni. Jadi bagi yang ada gambar, ada tulisan, kita design sendiri lah. Sebab dulu kita buat pakaian cenderamata, jadi kita pandai pula guna sikit-sikit Photoshop dengan Illustrator. So kita pun masukkan lah. Kita masukkan dalam setting cantik-cantik, buat frame, kita print keluar. Jadi kita masukkan dalam folder. File yang biasa orang masukkan CJ untuk resume tu. File folder yang clear folder tu. Kita masukkan, dan itu adalah senjata pertama kita. Kita membina senjata pertama kita, iaitu senjata testimoni ataupun pengalaman pengguna. Jadi senjata itulah yang kita bawa. Jadi kali ini bila kita jumpa orang, ada dah bahan. Ada dah alat, ada dah senjata, ada dah pistol lah untuk menembak, boleh tepat sikit. Jadi kalau kita jumpa je orang tu ada tongkat, buah-buah dia ada masalah tulang, sendi tu ini, kita boleh pusing dah. Makcik tahu tak, makcik sebenarnya di bawah saya dah jual ada dekat 4 orang customer yang ada masalah lebih kurang macam makcik. Ini orang pertama, ni Pakcik Saleh yang duduk di Ketere. Dia macam ni. Tengok dia bertongkat, tengok gambar ni. Jadi dia guna lepas 2 minggu minum susu ni, tengok macam ni gambar sebelum selepas. Ini ayat dia. Jadi bagi orang yang rakam video, kita akan buka ke dia lah. Betul lah. Makcik ada masalah kencing manis. Ini ada satu rakaman video daripada Makcik Kia. Yang berada di Besut Terengganu. Jadi ini adalah video dia, makcik dengar. Dia cakap sendiri ni, bahasa Kelantan kan? Bahasa Kelantan. Jadi pelanggan-pelanggan ni secara tak langsung menjadi saya punya salesman. Testimoni dia jadi mai satu keyakinan untuk orang membeli. Jadi selepas daripada itu, saya mendapat successful rate untuk closing yang lebih tinggi lah. Sebab sudah ada senjata. Jadi kebarangkalian untuk berjaya tu jadi jauh lebih tinggi. Betul. Jadi bila jauh lebih tinggi, saya dah menuju untuk collect 100 testimoni bagi produk Sidu Joy. 100 testimoni. Bukan semua orang nak bagi. Kadang-kadang dia orang tak mau. Tak maulah masuk gambar, malulah. Oh saya tak izinkan lah guna muka saya. Ada juga. So kita collect 100 yang izinkan. Yang sanggup. Jadi 100 orang ni
menjadi saya punya senjata. Jadi saya ada 100 biji peluru untuk tembak semua orang. Jadi di situlah saya membina satu profil testimoni pelanggan yang saya boleh convince lebih ramai pengguna. Jadi saya tak sentuh lagi, cari ejen kan? Tak sentuh lagi. Jadi baru bina customer. Baik, Cik Hafiz. Pernah tak waktu memulakan bisnes? TDC ni. Kata ada si tujuan ni. Pernah rasa nak mengalah? Kalau kata tak benar, itu tipu lah. Sebab kadang-kadang satu hari kita kena reject saja kan. Satu hari jumpa 30 orang. 30 semua telur. Tak ada sales kan. Jadi kadang-kadang balik pun akan beragui juga kehidupan kita ni macam mana ni kan. Jadi memang mesti akan ada. Tapi ada juga hari jumpa 30 orang, 29 orang beli. Ada juga. Jadi masa itu pula kita rasa lain macam pula kan. Jalan pun rasa tak apung sikit kan. Jadi dia mesti akan ada. Jadi yang pentingnya bukan ialah memanglah kita kena cari motivasi. Ya, betul. Tapi bagi saya sekadar motivasi tidak cukup. Betul. Kita juga perlu satu benda yang nama dia istiqomah. Ya, kalau kita yakin dan kita percaya apa yang kita lakukan ini boleh membantu orang. Contoh produk ni betul-betul membantu orang, testimoni depan mata ni. Kita yakin dah, kita percaya dah testimoni ni ada. Pengguna tu memang merasai perubahan. Dan mereka tak perlu menipu saya pun untuk bagi testimoni. Saya tak bayar dia orang. Dia orang bayar saya beri produk dan dia orang kongsi. Dan dia orang beli lagi. Jadi saya tak bayar dia orang tapi mereka cakap benda yang betul. Jadi apabila ada semua ini di depan mata, saya jadi semakin yakin dan semakin percaya bahawasanya produk ini boleh bergijak. Jadi saya tak seharusnya sebab segelintir yang reject saya kena hentikan pembekalan produk ini. Sebab jikalau saya menghentikan pembekalan produk ini, orang yang dengan menikmati manfaat tu akan putus stok. Jadi demilah orang-orang yang masih dengan percaya, masih mengguna dengan 100 testimoni yang ada, 100 orang pelanggan tetap ini, maka saya kena teruskan. Jadi saya istiqomah. Saya guna istiqomah mengganti saya punya motivasi. Sebagai motivasi untuk mendorong Cik Hafiz bergerak. Ya. Sebab saya sudah semakin yakin dan semakin percaya produk ini boleh membantu. Produk ini semestinya membantu. Jadi atas dasar yakin dan percaya inilah saya kekal istiqomah. Walaupun saya down gila-gila, hari ini kena reject 29 orang daripada 29 orang saya jumpa, esok saya bagi jumpa juga 30 orang lagi yang lain. Dengan satu harapan, saya yakin walaupun satu orang beli, orang tu akan dapat manfaat. Jadi inilah mindset yang saya set kepada saya. Okey, Cik Hafiz, sebagai businessman, selalunya kita dengar businessman ni dia akan meletakkan satu peraturan pada diri dia sendiri. Macam contoh, hari ni aku kena jumpa 30 orang. Hari ni aku kena jumpa 20 orang. Ataupun hari ni aku kena cakap macam ni kat orang. Adakah Cik Hafiz ada meletakkan peraturan pada diri Cik Hafiz untuk melakukan bisnes ni? Antara memang ada, dia ada satu self discipline. Sebab kita berniaga sendiri ni, kita tidak ada majikan. Itu masalahnya. Kita tidak ada majikan. Jadi apabila kita tidak ada majikan, kita tak ada bos akan soal kenapa tak datang kerja hari ini. Dan kita pun tak ada gaji. Jadi kita usaha ada, tak ada lah. Kalau kita malas, tak ada lah. Gaji datang dari sale lah. Jadi kita kena ada satu self-discipline di situ. Self-discipline. Jadi kalau pada permulaan, sebab saya selalu keluar. Saya selalu keluar jumpa orang. Jadi apabila kita selalu keluar, dia ada satu masalah adalah kita banyak habis masa di atas jalan. Dan kita banyak habis masa berjumpa orang. Dan apabila kita tidak menetap di satu pejabat ataupun office, jangan laju sangat 110. Memang sedap kereta ni, saya tahu. Dia boleh pergi sampai 180 tak terasa. Itu dia. Tapi kereta dia okey lagi. Kalau one naik X7 pergi 200 pun tak rasa. Jadi kena kawal sikit. Jangan syok sangat. Nasib baik Cik Hafiz tegak. Tidak tak tahu kita sampai Melaka awal sampai awal tak apa. Saya risau kena itu speed track AES je. Kalau Wan nak tolong bayar tak apa, dia gratis tu. Okey, kita sambung balik. Sambung balik.
Jadi apabila saya selalu travel macam ni kan, selalu cik. travel. Dulu tak macam ni lah, ada kereta macam ni saya nak motor lah. Naik motor, naik kereta buruk kan, kereta fourth hand bukan second hand. Hand keempat dah. Jadi isu dia adalah solat. Jadi saya letak rules pertama dalam diri saya akan pastikan saya hanya bekerja, saya hanya peniaga di antara waktu solat. Di antara waktu solat? Jadi saya hanya akan peniaga dan bekerja di antara waktu solat. Jadi kalau saya dah tahu 1.15 masuk Zohor, jadi paling lewat pukul 1 saya dah ada munculkan diri saya di masjid. Ataupun di surau, ataupun di Petronas punya surau, paling cikai. Paling cikai Petronas lah. Sebab kadang-kadang tak jumpa kan. Betul. Jadi saya wajibkan diri saya untuk benda tu. Jadi saya akan henti bekerja dan tu apabila sebelum azan. Saya cuba paksa diri saya untuk lakukan. Walaupun bukan semestinya 100% lah. Tapi sekurang-kurangnya mungkin 50%, 60% masa saya berjaya. Ada istiqamah di situ. Ada istiqamah, ada percubaan di situ. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa customer, biasalah kalau kita jumpa makcik-pakcik ni yang tak biasa orang buat dengan dia, kita ni suka layan dia buat kan. Terbabas pun ada. Ada mesti. Tapi kalau sebolehnya kita akan cuba. Kita akan cuba, malah kalau kita nampak dia melirik panjang tu, kita ajak dia bersama. Jom pakcik, kita pergi solat dulu, nanti kita sambung. Kita akan letakkan ini sebagai rules pertama lah dalam diri kita untuk disiplinkan diri kita untuk benda tu. Jadi yang keduanya, kita guna konsep ajaran sesat ni. Boleh kongsi ke tak tahu? Ajaran sesat ni adalah satu benda yang kita nak. Jadi biasa kalau orang peniaga, dia akan letakkan kejayaan sebagai KPI dia kan. Contoh berjaya jual berapa kotak, ataupun berjaya jumpa berapa orang, berjaya close berapa nilai punya sales. Saya dah balik. Saya letak satu hari saya berjaya membuat berapa orang reject saya. Reverse psikologi. Ini reverse psikologi. Jadi kalau saya letak macam ni sebab saya nak betulkan mindset saya supaya tak down. Saya pun senang down juga, saya beremosi juga. Jadi apabila saya letak mindset satu hari minimum saya kena cari 10 orang yang reject saya. Jadi selagi tak capai KPI kena rejection 10 kali ni, saya takkan stop jumpa orang. Jadi itu saya letak untuk diri saya. Saya first time dengar. Jadi apabila saya pergi jumpa orang tu, last kali dia reject, dalam hati saya ucap Alhamdulillah 1/10. Jadi saya tak ada perasaan down. Sebab saya capai KPI peribadi saya 1/10 reject. 10 reject. Kalau dia tak reject, Alhamdulillah dapat duit. Jadi bersyukur di antara dua keadaan tu. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kalau hari itu lancar, jumpa 30 orang semua close, saya punya KPI untuk rejection 0/10 lah. Jadi saya nak cari lagi sampai orang reject lah. Yang kena cari sampai orang dah reject lah. Kita macam tu. Jadi kalau hari itu kena reject 10 kali, kita tahu dah kita akan rasa down. So kena stop sebentar, kita balik, kita fikir. Malah kadang-kadang kita kalau jumpa customer yang reject kita, kita akan tanya dia, kenapa pak cik ataupun mak cik ataupun cik puan, tuan puan tak nak habis kita tengah cerita sudah reject. Kita tanya kenapa. Saya tanya kenapa. Kita belajar dari situ. Ada yang tak nak bagi tahu, memang tak nak bagi tahulah. Tapi ada juga dia akan bagi tahu. Bukan sebab apa? Saya nak reject sebab saya ni kerja meeting, saya tak ada masa nak dengar. Okey, so kita tahu ini adalah faktor yang tak ada kaitan dengan presentation peribadi saya. Tapi kadang-kadang dia akan tegur lah. Begini adik ni cakap bahasa Kelantan tak macam Kelantan, bahasa Melayu tak macam Melayu, saya tak faham. Mak cik tak faham ni, dia kata. Okey, kita tahu. Okey, ni kelemahan. So kita akan nampak lah. Ni ataupun mungkin dia cakap, kita tak boleh ni produk-produk kesihatan, banyak produk sampah ni. Harga Yahudi produk sampah kita tak mahu dengar. Dia ada persepsi macam tu. So bila kita ambil semua ini sebagai satu input bagi saya, sebagai satu input, sebagai satu teguran. Dan balik waktu malam biasa sebelum tidur, saya akan list down alasan rejection yang saya rasa saya boleh bagi. Di situlah saya cuba untuk berbagi. Jadi basically sepanjang 6 bulan pertama TDC ni bermula, saya dalam proses pembagian lah, dan proses untuk rejection 6 bulan.
Dalam proses untuk membuang bodoh orang panggil. Ya, jadi 6 bulan lah. 6 bulan, hampir 6 bulan. Oh. Dan sepanjang 6 bulan, saya tak ada rekrut seorang ejen pun. Saya cari customer je. Saya tak cari leader. Oh. Jadi mereka yang nak cari leader ni, mereka ni sebenarnya mereka ni Saya cerita lah. Dia terlekat dengan satu huruf, satu kenormalan dalam dunia sistem ejen ataupun sistem network marketing. Wajib ada leader yang strong, wajib ada sales leader yang strong di atas dan di bawah untuk support. Tapi hakikatnya strong ke tak strong atas diri kita. Yalah, kalau diri kita lemau, kita jumpa leader yang hebat, lemau juga kita. Kalau contoh macam saya, kalau saya guna piawaian saya, disiplin saya, awak satu hari wajib cari 10 orang reject baru kena stop. Kalau semua orang setuju, semua orang nak beli, tak boleh. Tak boleh. Matilah orang tu. Kalau dia lemau, dia memang akan lemau selamanya. Saya letak apa-apa KPI pun tak guna. Saya letak apa-apa sales target pun dia tak boleh capai. Ya. Jadi dia, bagi saya, dia tak ada kaitan sangat dengan sales leader. Mungkin ada sedikit sebanyak, tetapi akhirnya dia berbalik kepada diri kita sendiri juga. Dia berbalik kepada diri kita sendiri juga. Adakah diri kita sendiri mahu lakukan apakah impian kita, apakah istiqomah kita, apakah kepercayaan dan yakinan kita, apa yang ingin kita capai. Ya, betul. Jadi itu yang membuat kita tu. Jadi kalau nak tanya, ejen saya datang dari mana? Ejen saya datang dari pengguna yang beratus-ratus orang itu. Jadi apabila mereka guna, ada di kalangan dia orang adalah yang otak bisnes. Dia kata, produk ni bagus, saya guna jadi ni. Hafiz, awak tak ada ke harga tolak ni? Awak tolak lah saya. Harga saya beri banyak sikit, awak bagi harga tolak, saya nak jual. Ada keluar daripada situ? Yes. Jadi mula dari permintaan mereka. Jadi baru saya perkenalkan sebenarnya tuan, memang kita punya company guna sistem ejen. Saya tak bagi tahu dulu sebab saya nak tuan-puan merasai dulu produk tu sendiri, biar produk tu bercakap sendiri sampai tuan-puan sendiri ada keyakinan produk ini boleh pergi jauh. Jadi apabila mereka dah ada keyakinan sedemikian, baru saya cerita kita ada package untuk ejen. Beli 3 kotak sudah boleh dapat harga ni. Tapi kalau beli 10 kotak harga lebih murah lagi. Jadi kalau orang dah beli, boleh jual runcit, boleh untung lebih besar. Waktu tu Chevy dah kenalkan dah apa nama, waktu tu apa orang kata apa? Model bisnes tu dah MLM dah. Memang dah ada dah. Dah MLM dah. Memang dah ada dah. Oh. Memang dah ada semua package dengan calculation bonus, imbuhan, sales team semua tu. Cuma saya tak cerita benda itu. Oh, tak cerita. Saya tak cerita. Sebab bagi saya, buka gerai goreng pisang, mula-mula bukan fikir nak buka cawangan kedua dulu. Mula-mula fikir cari customer dulu. Customer dah ramai, baru fikir buka cawangan satu lagi di pasar Ramadan satu lagi. Betul tak? Betul lah. Cuma sebab dalam keadaan kita yang sekarang ni, macam contoh LMM lah, kita sentuh LMM lah direct. Mereka bukan fikir nak cari customer. Mereka nak cari ejen. Saya tak jumpa leader. Ya. Dia orang nak buat macam tu, tak boleh salah mereka sebab mereka nak laju. Macam tadi saya sentuh kan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau kita cari pengguna dia beli sekotak, dia guna sebulan. Dia punya retention tu sebulan. Dia pengguna. Ya. Dia beli mungkin sekotak, 2 kotak, 3 kotak sebulan. Banyak dah tu kalau beli 3-4 kotak tu. Slow. Tapi kalau dia cari sales leader, dia laju. Sales leader kan, dia sekali 10 orang customer, 20 orang customer, 100 orang customer. Dia buat online, dia buat offline dia. Macam sekarang dia boleh buat TikTok, dia boleh Facebook, dia boleh buat website. Macam-macam lagi lah dia boleh buat. Dia boleh sewa hotel, ajak 100 orang datang dengar macam mana cari duit laju, siapa jutawan, apa khabar jutawan, lajulah. Apa khabar jutawan lajulah. Sudahkah Anda menjadi jutawan? Kita ni kita nampak makcik pegang tongkat, makcik nak sihat ke? Allah. Lambat. Soal lembut makcik. Dia orang makcik tu buang tongkat nak atas pentas joget. Baru laju. Jadi itu beza dia. Jadi kenapa mereka taksub nak cari sales leader? Sebab mereka nak laju. Mereka nak laju dan mereka tidak percaya kepada proses. Mereka percaya kepada event ataupun percaya kepada
peristiwa ataupun program. Mereka Ya. percaya kepada program, percaya kepada event, mereka tak percaya proses. Mungkin Tapi hakikatnya, setiap kehidupan kita adalah satu proses. Tak mungkin kita lahir, hari kedua kita boleh lari. Kita perlu satu proses. Pusing badan dulu. Golek-golek dulu. merangkak Dulu merangkap dulu. Baru boleh jalan, baru boleh lari, baru boleh belajar cakap. Jadi Allah cipta kita ada proses. Tapi mereka nak skip proses tu. Jadi hari ini Joy, esok jumpa leader, lusa jadi jutawan. Jadi ada banyak kursus seminar yang sangat popular sekarang. 3 bulan jadi jutawan. Orang kata apa nama magnet wang. Kan? Macam mana nak masuk kursus saham saya dalam masa 3 hari belajar, esok keluar jadi pakar saham. Pakar saham. Jahanam terus. Jadi itu sebab dunia ni diajar dengan konsep fast food. Apabila fast food ini diperkenalkan macam McD, KFC, semua orang laju. Sebab masa tak cukup. Kita nak laju, kereta nak laju, telefon kena laju, semua kena laju. Hantar WhatsApp reply kena laju. Dulu kita tak ada WhatsApp, kita tak ada SMS. Kita nak komunikasi dengan orang, kita hantar surat. Tunggu post. 2 minggu baru sampai, sebulan baru sampai. Tapak surat tu nak reply tu, kita punya penghargaan lain macam. Saya tak pasti Afendi pernah melalui tak, kita ada penpo kan. Kita ada sahabat yang kirim post kan. Ada. Tulis surat panjang-panjang, hantar postcard. Pernah lalu dah. Tunggu berbulan baru tapak surat, excited nak reply je. Dia punya excited tu. Hari ini WhatsApp blue tick tak jawab 5 saat. Asal lain telefon datang dah. Bagaimana ni abang? WhatsApp call. Pasal nak cepat tu. Jadi sebab benda itu menyebabkan network marketing ataupun MLM ataupun sistem agent ni orang nak kejar laju. Jadi bukan salah bagi saya, tidak salah, tapi hakikatnya berapa bayi yang lahir sudah genius. Berapa orang yang lahir lagi sudah pandai, sudah IQ dia pecah lampu mentok. Belum. Majoriti adalah manusia biasa yang kena melalui proses. Tak ramai orang masuk sekolah rendah sudah hebat gila matematik terus boleh masuk universiti. Dia pun melalui satu proses. Kita perlu melalui satu proses. Sama juga dalam perniagaan. Betul lah. Bukan semua orang dia buka bisnes, lepas 2 tahun dia jadi billionaire, jadi jutawan. Yang kita nampak sekelintir je. Sekelintir je yang super genius. Yang mungkin Allah bagi kelebihan luar biasa, ketentuan dan rezeki luar biasa dekat mereka. Tapi majoriti adalah bisnes yang kecil-kecil, mula dengan kecil, usaha 1 generasi, 2 generasi baru berjaya. Malah mungkin ada orang yang gagal pun ramai kan, sampai kedai tutup, lepas tu buka balik, tutup, buka balik. Sampai 2-3 kali buka, 2-3 kali tutup. Itu yang majoriti sebenarnya. Jadi tapi kita tidak boleh menerima hakikat. Ramai kita, khususnya orang yang menyertai sistem agent, yang mana banyak usahawan di luar sana ataupun owner company luar sana menayang kemewahan. Tengok orang ini join company X, dalam masa 6 bulan keluar BMW. Why? Ini orang baru join company ni 3 bulan sudah melancong pergi Turki, sudah melancong pergi New York. Tengok orang ini baru join 2 bulan sudah beli rumah 1 juta. Dia punya cepat. Jadi dia guna testimoni yang berjaya yang sekelintir ni untuk menarik orang menyertai. Dan testimoni tu diolah bukan. Maksudnya testimoni mungkin ada. Mungkin ada yang cepat. Tapi dia gunakan faktor cepat tu untuk menaikkan nafsu orang tu supaya masuk. Allah. Jadi orang tengok teruja. Orang tengok tertarik, orang tengok saya pun nak jadi. Biasa ayat dia, saya pun boleh, anda pun boleh. Saya sudah, anda bila lagi. Itu anda ada ayat-ayat yang mereka guna. Tapi hakikatnya segelintir tu je. Segelintir tu saja. Tapi itulah. Dan biasa orang yang dengar tu di bawah, dengar menyanjung tinggi dengan kereta besar, rumah besar, isteri besar semua ni. Isteri besar. Okey. Dia orang yang mendengar dan tertarik nak join ni, silap-silap kancil buruk yang di rumah dah 3 bulan dah tak bayar. Rumah sewa dah 2 bulan dah tak bayar. Hakikatnya. Hakikatnya. Lepas tu awak duduk tayang Lamborghini, tayang Toyota Alphard, tayang Mercedes.
tarik dia join. Dia punya auza pun tak mampu nak settle loan. Loan 3 bulan sekali. Jadi bagi saya benda ini adalah satu cara yang sangat jahat. Sebab bukan semua orang boleh buat. Cara itu bukan semua orang boleh buat. Cuba tanya orang 6 bulan boleh naik BMW tu. Macam mana dia kerja? Mungkin dia keluar sebelum subuh. Dia balik lepas subuh. Balik lepas subuh satu lagi. Ataupun mungkin dia 3 bulan tak balik rumah. Dia pergi pusing satu semenanjung pergi jumpa orang. Kita tak tahu macam mana usaha mereka. Betul lah. Jadi dia tak cerita proses tu. Dia cerita event tu. Event apabila dia pergi car dealer ambil kereta, rakam video cantik. 1 minit punya video keluar Ford Mustang. Terima kasih mak, terima kasih pak, terima kasih syarikat, terima kasih ayah, terima kasih segala-galanya. Semua terima kasih lah. Dia terima kasih sampai daripada A sampai Z lah. Dia in the moment 1 minit punya video dia cerita tentang event tu. Dia menyembunyikan proses. Bukan menyembunyi sebab Tauke tak suruh dia cari proses. Mungkin proses tu penuh dengan perik. Tak tidur di NR kena halau orang. Kena lintah bukang, kena halau tuan rumah tak boleh bayar rumah sewa. Kisah susah tu dia tak cerita. Itu yang masalahnya. Okey, macam ni Jafiz Ya. Okeylah, apa nama kita nak cerita tentang orang kata apa leader-leader yang nak cepat ni, kita faham lah mereka mungkin nak cepat. Okey, nak cepat. Cuma apa yang menyebabkan mereka bila bercerita tu, mereka bercerita tentang hasil. Mereka tidak berkongsikan tentang proses. Kenapa mereka jadi macam tu? Memang kita tahu yang mungkin mereka nak cepat, tapi kenapa yang mereka menjadi macam tu? Sebab mereka diajar untuk macam tu sebenarnya. Mereka dalam satu kenormalan kan. Kenormalan kita menayangkan kemewahan dan kejayaan kita. Kita berkongsi kejayaan untuk menarik orang join. Dia menjadi satu teknik pemasaran. Yang sudah dinormalisasikan oleh semua orang. Tapi hakikatnya biasa saya direct lah, saya jenis direct. Saya guna contoh diri saya lah. Cakap nama orang takut dia orang panas bonggong pula. Cik Hafiz naik BMW ke naik Alphard, duduk rumah kampung ke ataupun rumah mewah, tak ada kaitan dengan anda. Serius. Saya naik kereta apa, saya ada duit banyak mana, tak ada kaitan dengan anda. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Jadi sebab saya tak perlu gunakan benda ini untuk tarik awak joy. Sebab saya pun tak boleh jamin awak joy ni awak boleh jadi seperti saya. Sebab saya melalui satu proses yang awak tak pernah melalui. Dan saya boleh melakukan 6 bulan mencari customer, jumpa warung ke warung, terbang muka di halau orang yang mungkin awak tak boleh melalui. Yang awak tak sanggup nak lakukan. Saya benar mengalami semua kedai saya tenggelam air sampai ke bumbung, dan saya benar bertidur di masjid di Rantau Panjang sampai 1 minggu tanpa sehelai kain. 2 hari makan sekali nasi. Banjir. Saya benar cuba. Saya benar melalui. Saya benar puasa 2 hari. Buka sekali. Puasa 2 hari, buka sekali. Nak buat macam mana? Tak ada makanan kan? Banjir teruk. Subhanallah. Saya benar sampai beras kosong. Beras sebab tak ada gas kan. Jadi kita cuba panaskan apa jua cara, baru je mula lembik sikit kita makan dah. Sekejap je lah. Kita buat ni set kamera. Kamera kita ni tiba-tiba dia tak apa nak cun. Okey. Kita buat ni set kamera kita. Dia tak apa nak cun kamera kita ni. Dia pasal dia biasalah cik. Kita nak kena set. Kita setting manual. Sikit. Kita setting manual. Senang. Tak payah nak buat sikit lah. Okey. Lepas tu jadi saya mengalami proses tu. Dan proses tu sebenarnya yang membinakan hasil saya hari ini. Jadi saya katalah. Jadi kalau saya tunjukkan semua ni pun tak semestinya anda boleh tapak semua ini. Saya cakap jujur, biasa orang tanya kan. Sebab kecuali lah anda boleh lalui. Boleh awak melalui proses yang sama seperti saya melalui. Jadi yang pentingnya adalah di TDC sini memberikan anda satu platform.
yang membuktikan bahawasanya sudah ramai sales leader yang boleh mendapat income dan juga membekalkan produk yang terbukti ramai dah guna dan mengalami kesihatan yang lebih baik. So kita di sini kita dah membukti. Tetapi adakah anda boleh capai apa yang mereka capai ini? Itu bukan jaminan saya. Betul bukan jaminan. Ya. Jadi saya boleh kongsi kepada anda contoh si Fulai ni, tengok. Dia lepas setahun, lepas 6 bulan dia mencapai benda ini. Tapi benda itu tidak menandakan awak buat 6 bulan awak boleh capai. Sebab ada banyak sangat faktor-faktor yang menentukan awak berjaya ke tidak. Antara faktor yang paling penting adalah sikap atau attitude. Ya. Jadi saya tak tahu apa sikap awak sebab saya baru kenal awak hari ni. Jadi saya tak tahu apa attitude anda. Faham. Biasa saya akan cakap terus terang. Ayat yang tadi tu, apa yang kita pakai, kereta ke, motor ke, tidak ada hubung kait di antara apa yang kita pakai dengan awak pakai. Betul? Sebab saya melalui proses saya. Ya. Awak melalui proses awak. Kalau Betul. awak nak pakai macam mana saya pakai, Betul? inilah prosesnya. Betul? Maka proses ini kalau awak tak mampu nak lalui, janganlah anda awak mengharap untuk pakai. Betul? Ini yang betul cerita dia, ya Allah Tuhanku. Sebab itu jangan kita gunakan kemewahan orang sebagai kita punya sandaran bahawasanya kita pun boleh. Ya mungkin tapi mungkin. tak semestinya. Tak semestinya. Betul. Tak semestinya. Sebab apa? Sebab satu, kita ada laluan hidup kita. Betul. Dan bila kita ada laluan hidup kita, sama ada laluan tu dia mencabar atau tidak bergantung pada kita punya tekad untuk lalu. Betul. Ini satu benda, satu perkongsian yang orang kata apa, jarang-jarang lah, sebab selalunya pada pemilik syarikat M&M lah kan. Okey. Maka hanya bercerita tentang kereta mewah, BMW, Yep. Ferrari. Betul. Pemilik syarikat. Yep. Macam contohlah 2-3 pemilik syarikat yang menjual kapsul gula tu. Kan? Maka akan cerita tentang yang benda-benda mewah. Tapi Cik Afiq bercerita tentang benda yang orang kata apa, pedih di hati. Pahit. Kan? Pahit. Pedih di hati, pahit. Tak makan 2 hari, puasa 2 hari, buka puasa sekali. Mampu tak buka puasa sekali dalam masa 2 hari? Cuba mampu tak mampu tu kita tak tahu lah kan. Tu atas tuan-tuan dan puan. Baik, apa Cik Fiz? Ya. Apa maksud TDC? TDC macam mana boleh come out dengan nama TDC? TDC maksud dia Tunas Tuta Cemerlang. Tunas Tuta Cemerlang. Dia sebenarnya saya follow nama syarikat yang ayah saya asaskan di Indonesia. Jadi nama syarikat itu nama Indonesia dia adalah Tunas Tuta Cemerlang. Jadi di Indonesia masuk tunas lah, benih yang kecil tu. Di Malaysia masuk dia benih lah. Tunas. Okey. Duta tu masuk dia bakal, akan. Masuk dia benih yang akan cemerlang. Duta tu akan. Ya, akan di Indonesia. Ya. Tapi duta di sini masuk dia duta lah, duta produk, ambassador. Tapi sebenarnya itu pun bukan nama sebenarnya. Okey. Bukan. Dia ada paradox box lagi. Yes, sebab dia terpaksa letak bahasa Indonesia. Okey. Sebab kerajaan di Indonesia ubah polisi, nama syarikat minimum kena ada 2 perkataan guna bahasa Indonesia. Jadi sebelum ini nama syarikat tu adalah The Dark Community. Sebab TDC, The Dark Community. The Dark Community. Ya. Oh my. Komunitas bebek. Jadi kenapa dia letak The Dark Community? Sebab kita pegang pada satu falsafah etik. Falsafah etik. Mungkin guna bahasa Melayu, guna etik, kita akan fikir etik tu adalah binatang yang warna kuning tu, yang bodoh-bodoh jalan kan. Makan telur itik, masin. Tapi kalau letak di English lah, ataupun di lebih luas, di biologi, biologically, family itik tu, the duck family tu, sangat luas. Dia termasuk angsa. Dia termasuk angsa, goose,
Bagus. Dan dia termasuk satu jenis, saya tak tahu panggil apa di bahasa Melayu. Okey. Angsa juga kot mungkin. Okay, yang di mana binatang tu tak ada di Malaysia. Dia akan terbang apabila musim bertukar. Dan dia terbang dalam bentuk V. Itu Dia akan berhijrah. Itu juga dalam family itik. Itu angsa juga, tapi kita tak tahu angsa apa tu. Yes. Jadi falsafah itik ataupun the dark philosophy adalah datang daripada kumpulan angsa ini. Di mana kumpulan angsa ini pertama, apabila negara tempat tu, contoh macam di Rusia, Okey. tempat tu mula tukar masuk musim salji. Mula sejuk, mereka tahu mereka tak boleh tahan sejuk. Mereka akan mula penerbangan. Mereka akan mula berhijrah. Penerbangan pergi ke tempat yang ada musim bunga. Ya. Ke tempat yang lebih kurang sejuk. Jadi mereka boleh terbang beratus kilometer tanpa henti. Jadi cara mereka terbang adalah dalam bentuk V formasi. V formation, bentuk V. Di mana tepan sekali adalah mereka punya leader. Mereka punya pemimpin, mereka punya ketua kampung lah. Mereka punya ketua yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling bijaksana lah. Paling bijaksana lah. Yang paling tahu arah sebenarnya. Campus dia. Sebab dia orang tak guna campus macam kita. Mereka tak ada Waze dengan Google Map. Jadi ketua dia orang kena tahu arah mana nak terbang. Salah terbang habis. Daripada Rusia terbang ke kutub utara, sejuk beku. Dia kena terbang ke tempat yang panas kan. Betul lah. Jadi leader ni akan bawa ke depan. Dan yang lain akan ikut di belakang, tapi bukan dalam bentuk berbaris, tapi dalam bentuk berbaris berbentuk V. Dia buka kiri kanan berbentuk V. Jadi bucu atas sekali, yang depan sekali tu adalah leader. Cara dia susun macam ni sebenarnya adalah apabila dia terbang, leader yang pertama tu akan mendapat rintangan yang paling kuat sebab dia kepala kan, angin tiup yang paling kuat. Jadi apabila dia susun bentuk macam ni, leader akan kena tamparan, rintangan dan juga ujian paling teruk lah. Dan dia juga membawa arah. Jadi angin akan kena ke muka dia, ke badan dia, dan dia akan berpusing. Aerodinamik kan? Itu yang fizik. Kajian fizik sebenarnya berdasarkan V formasi ni. V formasi. Jadi bila angin bertiup, jadi semakin ke belakang, itik angsa yang di semakin belakang, semakin rendah rintangan dia. Dan angin tu akan berpusing masuk ke dalam bentuk V tu. Dia akan berpusing. Angin tu berpusing, tolak ke depan. Dia akan menjadi daya tolakan. Daripada satu daya rintangan, dia tukar menjadi daya tolakan. Itu yang dikatakan sebagai aerodinamik. Dia akan men-create satu downforce. Untuk tolak balik pergi untuk tolak dia lebih laju. Dan apabila penerbangan tu sampai satu kelajuan yang konsisten, dia akan jadi macam just cruise lah. Dia macam just cruising lah. Jadi apabila ketua tu mula tak larat dah sebab dia terima rintangan sangat kuat, dia akan bertukar. Cara dia bertukar, dia akan terbang ke belakang sekali untuk berehat. Dan yang kedua ataupun antara leader-leader yang lain akan terbang ke depan, ganti tempat dia. Jadi dan begitulah mereka berpusing-pusing, berubah-ubah, bergerak-gerak. Sebab tu yang panggil nama ada The Dark Community tu, sebab mengambil falsafah itik. Kita ini sebagai leader, kita yang membuka jalan. Ya. Jadi ini konsep V formation ni antara salah satulah falsafah itik ni. Dan sememangnya ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi falsafah itik seperti antaranya itik walaupun nampak bodoh-bodoh, tapi sebenarnya dia satu-satu binatang yang masuk ke air dia boleh berenang. Betul. Yang di darat dia boleh berjalan. Dan dia boleh berterbang. Walaupun terbang dia tak setinggi helang, walaupun berjalan berlari dia tak secepat macam harimau, walaupun berenang dia tak sehebat macam ikan, tetapi dia boleh survive walaupun apa jua keadaan. So ini salah satu the dark philosophy punya konsep, di mana kita nak mengasaskan apa-apa perniagaan, kita kena boleh survive dalam apa jua alam, apa jua keadaan. Tak kisah ekonomi bagus, ekonomi sederhana, ekonomi teruk, kita boleh survive. So the dark philosophy. Macam itik lah. Kiranya itik ni tak laju macam mana pun terbang, janji terbang. Yap. Dia boleh survive. Walaupun nampak bodoh-bodoh, dia boleh hidup di tiga alam. Dia lebih mudah. Dan
Itik ni juga Okey. ada satu sikap. Kalau kita tengok di YouTube, tengok di mana, di TikTok di mana. Di TikTok, yes. Kita perasan kan, itik lintas jalan. Okey. Anak-anak itik boleh ikut. Dia akan ikut sekali ya. Tak ada seekor buat akan tinggal. Ya. Jadi inilah hanya itik boleh lakukan. Cuba kalau sulah ayam memang habis. Ayam Habis langgar mati semua di atas jalan. Cuba tengok anjing, kucing atau apa pun sama. Tapi itik, walaupun dia bawa anak itik yang kecil macam ni yang tak tahu apa, tetap dia boleh berjaya bawa setiap ekor melintasi jalan tanpa gagal. Itu keunikan antara leadership Itik. ya yang dipamerkan oleh itik, walaupun kita nampak itik macam bodoh. Boleh tengok kan di YouTube kan, kadang-kadang tengok kan di Baru TikTok. Jadi falsafah itik ni memang digunakan, memang menjadi satu core dalam bisnes yang menyebabkan nama TDC itu digunakan. Ya, sebab itu kenapa logo kita ada itik. Kita itik yang terbang. The V formation. The V formation. Sebab ada orang tanya saya. Okey, ada orang tanya saya, dan yang tanya ni pun itulah ahli-ahli kita lah yang mungkin yang baru-baru. Ya. Mungkin yang leader-leader kita ni mungkin yang tak tahu, ada leader kita yang tahu dah pasal benda ni. Mungkin ada yang tak tahu juga. Ada yang tak tahu juga kan. Jadi bila kita tanya Cik Hafiz ni, jadi the dark community, the dark to itself, the dark tu sendiri adalah falsafah yang mana kita ni sebagai leader yang membuka jalan supaya membolehkan anak-anak buah kita ikut kita dan mendorong kita bersama-sama untuk maju. Ya. Dan harus juga ingat, hari ini kita adalah leader. Satu hari kita penat, kita kena ada leader yang boleh ganti tempat kita. Dan kena pastikan juga semua kelompok dalam V formasi tu menuju ke destinasi yang betul dan sama. Ya. Jadi dia kalau nak ulas pasal V formasi ni memang boleh lama lah. Memang boleh lama lah, tapi kita tak kaulah dalam ni sebab di dalam apa nama kita panggil sebagai kita punya podcast, program podcast kita pada hari ni. Ya. Yang mana kita akan bercakap tentang business as usual. Business seperti biasa. Business seperti biasa, yang mana kita tanya pun soalan-soalan yang melibatkan keunggulan, macam mana nak bekerja, macam mana membuka langkah, menggerak langkah kan. Dia macam tu. Ya. Baik Cik Hafiz. Ya. Saya nak tanya soalan yang sebelum ni. Okey. Yang sebelum ni. Jauh pergi balik Kita nak patah balik yang sebelum ni. Sebab apa? Sebab satu. Okey. Waktu si tujuan tu. Macam mana boleh terfikir nak menjual si tujuan, susu kolostrum. Okey. Dialah lepas dah kena banjir apa semua kan. Waktu dah buka kedai percetakan apa semua tu, menjual si tujuan tu, macam mana boleh terfikir untuk menjual si tujuan? Dia pemula, macam saya cerita tadi. Ayah saya benar cuba usahakan produk ini. Ambil daripada kilang. Dia cuba nak usahakan, cuba nak jualkan di Malaysia. Tapi tak sempat pemula. Saya tak pasti atas masalah apa. Tapi kemudiannya dia cuba bawa ke Indonesia untuk menjual. Okey. Tapi bukan masalah produk tu yang saya nampak, tapi masalah dari segi pengurusan dengan macam-macam lah. Antara yang saya nampak, ayah saya pergi dengan bekerja sama dengan orang, ada rakan kongsi. Dan rakan kongsi tu adalah dominan sebab dia keluar wang. Ya. Jadi apabila seorang buat kerja, seorang keluar wang, dan yang keluar wang pun tak berapa buat kerja, hanya nak ambil duit, perniagaan tu tak lama lah. Betul lah. Jadi apabila perniagaan tu tak lama, sayanglah produk yang jadi mangsa. Produk jadi mangsa, walaupun produk tu sebaik mana pun, apabila management ada isu, habis lah. Habis di situ. Jadi apabila saya ingin nak cari satu bisnes yang tak macam pencetakan ni kena heavily depends untuk physical shop semua itu ini, saya teringat produk ini. Dan saya tanya ayah saya, masih ada ke benda ini? Dia kata ada. Dia kata masih ada. Dan dia perkenalkan saya kepada kilang yang mengeluarkan formulasi ini, iaitu Oga Bio Manufacturing. Di Kelantan? Tak, ada di Semenyih. Di Semenyih? Di Beranang Selangor. Jadi di situlah saya liaise kat balik dengan dia, dan saya ada tanya balik pengilang tu. Adakah formulasi ini miliki awak? Dia kata ya, mereka memiliki formulasi ini. Dan kedua, mereka memiliki segalanya lah tentang produk ini. Dan saya tanya satu soalan sangat penting. Adakah pengilang ni menjual formulasi ni kepada orang lain? Betul lah kan? Dia kata tak ada.
sejak daripada ayah saya henti, maka tak ada orang dah cari susu Cold Store. Jadi kalau macam tu saya kata okey, kalau macam tu kita boleh buat. Tapi kita kena ada satu perjanjian bahawasanya formulasi ini hanya kita je boleh guna. Hanya kita boleh guna. Hanya kita je. Macam mana jualan ke depan pun, laju ke tak laju ke, kita je boleh guna. Dan dia setuju. Dia setuju? Panggilan dia setuju. Jadi apabila ada jaminan semua ini, ada kontrak dan lain-lain semua ini, maka kita pun mula jalan lah. Kita berani nak buat? Ya, kita pun berani nak buat. Dan kita mula dengan tak banyak pun, dalam berapa ribu kotak je. Model pertama untuk mula bisnes ni, model pertama. Sebab dah orang Cik Afiq pun dah tadi cerita pasal apa nama, dilanggar Garuda kan, pasal banjir pun semua kan. Dan tu pun luang pun tinggal sikit. Model pertama tu main daripada mana? Jenis saya jenis ketekut. Kedekut. Saya nak cerita. Jadi saya tidak akan membeli sesuatu benda yang melebihi kemampuan saya. Okey. Jadi setiap kali saya beli apa pun, saya akan fikir contohlah kalau beli kereta atau beli rumah, benda-benda besar macam ni lah. Kecil lagi lah kalau besar kan. Saya fikir kalau saya beli, tiba-tiba bank hantar saya surat, dalam masa tahun ni awak kena clearkan. Clearkan hutang bagi. Kalau tidak, tarik kereta ataupun rumah kena lelong. Adakah saya boleh clearkan? Kalau saya tak boleh, saya tak beli. Saya letak mindset di diri saya. Jadi selama ini saya guna mindset yang sama apabila saya mula berniaga lagi. Okey. Jadi walaupun masa itu teruk kena impak banjir itu, sebenarnya kita masih ada duit. Masih ada duit? Masih ada duit. Kita masih ada duit sebab kita memang guna mindset yang sama. Tak ada kemampuan, kita tak buat. Kita buat benda kurang jauh daripada kemampuan kita. Kita takkan buat lebih dari kemampuan kita. Faham. Jadi contoh, kalau sales kita baru 1 juta, kita takkan pergi beli aset 1 juta. Betul. Sebab sales baru 1 juta, untung berapa je. So kita akan menilai berdasarkan untung yang ada. Dan untung tu kena ada di bank. Kalau tak ada, tak beli. Tak beli, ya. So itu cara kita. Jadi apabila saya guna cara macam ni, jadi sebenarnya bila nak mula bisnes, kita masih ada duit lagi. Kita masih ada duit di tangan yang kita boleh mulakan satu bisnes. Tapi macam mana pun kita cuba discuss dengan penghilang. Discuss dengan penghilang, kita buat term. Kita buat term di mana kita bayar 50% ya dulu. Okay, baru senang kita nak rolling duit. 50% lagi bagi kita satu tempoh untuk kita jelaskan. Jadi situ kita bermula. Faham. Jadi dari situ bermula. Ada waktu buat apa nama bisnes TDC ni, adakah terus Cik Hafiz buat satu sistem M&M? Terus jumpa orang IT buat sistem M&M? Kita terus buat, tapi kita buat yang sangat simple punya. Sebab satulah, walaupun kita ada duit, tapi duit tak banyak sebenarnya. Nak buat sistem sangat mahal. Dia menelan kos ratusan malah jutaan ringgit. Jadi kita buat slowly. Kita buat part by part. Ada duit buat sikit, ada duit buat sikit. Macam orang kampung buat rumah lah. Ada duit buat sikit, ada duit buat sikit. Cuma buat yang basic dulu. Basic dulu. It's a very basic one. Ya. Jadi orang kata apa, bila nak mulakan bisnes tu, dia memerlukan pengorbanan yang cukup tinggi. Cerita dia. Bila berubah. Okey Cik Hafiz. Saya suka bila tentang perkongsian Cik Hafiz jumpa orang tu. Okey. Cik Hafiz, jumpa orang juga. Pernah tak Cik Hafiz membuka contohlah hampak tikar di kedai ke, di pasar malam ke? Pernah tak? Pernah. Cerita sikit pengalaman tu. Masa itu tidak lama mula perniagaan souvenir dengan printing cenderamata. Okey. Jadi baru mula, sales tak berapa bagus lagi. Jadi profit pun tak berapa ada lagi sebenarnya. Okey. Jadi kena buat macam-macam lah. Jadi selain pada souvenir printing, pakaian cenderamata, jadi petang-petang contoh macam Ramadan lah. Bulan Ramadan. Kita pergi buka pusat pasar Ramadan lah petang-petang. Ambil dengan bakery shop, jual kek keladi ke, jual benda-benda ringan-ringan lah. Tapi benar juga berat-berat. Macam buat ikan bakar, ikan keli bakar, bakar ayam, jual tepi jalan, buka gerai. Bakar ayam. Bakar ayam. Macam-macam lah.
tak pandai masak pun masak je lah. Asal abang boleh makan je. Berasa gula garam jadilah. Berasa gula garam jadilah. Abang kita gelak. Jadi kita buatlah apa yang kita boleh buat. Okey. Berebut gerai, berebut tempat. Berebut tempat. Sebab biasa pasar tani semua tu mereka dah ada chop dah tempat. Kita tak tahu, kita budak baru, kita pakai hentam je. Kita bawa kain canvas warna biru tu masuk je hampa tikar macam tu je. Jadi kadang-kadang kena tunjuk muka kesian juga kadang-kadang makcik. Makcik kita dong gini lah, tolonglah bagilah tempat sikit. Makcik punya gerai ejah sikit. Bagi sikit lah. Punya anak berniaga. Punya anak berniaga. Tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi ini adalah rakaman yang kita buat di dalam kereta, yang mana kita akan cuba untuk teruskan rakaman ni pada masa-masa hadapan. Kan? Dan tajuk kita pada hari ni adalah business as usual. Cik Effie pun telah berkongsikan tentang banyak benda tentang macam mana dia memulakan perniagaan, kesengsaraan memulakan perniagaan, kesengsaraan nak orang kata apa? Siapa yang melakar dah kita? Siapa yang melakar dah? Laju dia drive senyap-senyap tu. Sembang punya siapa yang melakar dah? Cemerlang. Boleh lagi. Cerita dah kan. Jadi Cik Hafiz, bagi sikit kata-kata penutup sebelum kita nak tamatkan video kita ni. Kata-kata penutup tentang business as usual. Bagi sikit semangat ke, ataupun kata-kata penutup, ataupun kata-kata yang pahit kepada mereka yang nak memulakan bisnes. Bagi sikit. Macam saya suka selalu terapkan untuk diri saya lah. Okay. Untuk bisnes, atas macam mana kita fikir. Kalau kita fikir nak laju, okay, maka tak semesti dia kekal. Okay. Ada banyak orang boleh buat bisnes meletup dengan cara yang sangat laju, sangat cepat, kaya sekelip mata. Macam kena jackpot. Dia memang pun akan jadi macam kena jackpot. Tengok orang yang kena jackpot menang judi, memang kajian dah tunjuk dah 99.9% orang yang menang nombor ekor lah, menang jackpot lah, menang judi, mereka akan hilang kekayaan dia orang dalam masa setahun ataupun kurang. Malah ada orang 3 bulan dah jadi miskin, malah muflis balik. Ada. Memang itu kajian. Jadi sama, sebab kalau benda tu datang dengan laju, kita akan jadi shock. Kita tak pandai manage kita punya duit. Dia jadi jutawan instan ataupun orang kaya baru kan. Jadi benda itu tak bagus sebenarnya. Jadi bisnes, kita perlu fokus kepada satu proses. Kita kena enjoy proses tu. Kita kena enjoy proses tu, dan kita kena yakin dan percaya jikalau produk kita bagus, syarikat kita bagus, platform kita memang boleh membantu orang, maka kita kena sandarkan keyakinan dan kepercayaan tu. Dan tak kisah apa yang berlaku di masa hadapan, kita tetap konsisten buat benda yang sama. Kita masih konsisten ke arah yang sama, seperti formasi yang dibawa oleh kepala itik ni. Sebab kita tahu, mungkin kita tak nampak, kita tak ada kampus, kita tak ada Google Map, kita tak ada arah kiblat atau apa arah kampus. Tapi kita percaya leader ini memang bawa kita sekumpulan ke arah satu tempat yang lebih panas. Dan lari daripada musim sejuk. Jadi kita kena ada keyakinan itu. Kita kena ada visi yang sangat jelas. Dan kita kena enjoy the process sehingga kita sampai ke destinasi. Walaupun sepanjang destinasi kan macam itik yang berterbang di atas langit tu, mungkin hujan lebat, mungkin angin kuat, mungkin langgar awan, mungkin ada air pocket, mungkin ada tulang yang datang kencam ni orang. Mungkin mereka rasa nak give up, mungkin mereka cedera, mungkin mereka dah letih. Tapi mereka masih berterbangan. Mereka masih menuju sebab mereka ada satu big why ataupun satu destinasi yang sangat jelas di depan mata. Jadi benda itu kita kena ada. Dan yang kedua, kita harus ingat dalam apa-apa perniagaan, kalau kita tak lakukan 3 perkara ini, bisnes kita akan mati slowly but surely. Lambat laun kita akan mati. Kalau kita tak lakukan 3 perkara ini. 3 perkara. Perkara yang pertama adalah prospecting. Kita kena tak henti mencari pelanggan yang baru.
Walaupun mungkin kita berasa selesa kita sudah ada pelanggan yang lama, tapi jangan lupa pelanggan yang lama ada expire date. Ya. Sama ada expire date selepas dia mati ataupun dia tak jadi pelanggan kita lagi ataupun expire date yang faktor-faktor yang berbeza. Faktor-faktor. Ada banyak faktor. Jadi kita kena tak henti prospecting. Ini perkara pertama. Ya. Kedua, kita kena tak henti belajar. Never stop learning. Tak henti belajar sebab dunia berubah dengan sangat laju. Satu ketika dahulu kita duk main kaset. Ya, betul. Lepas tu sekarang kaset apa pun orang tak tahu. Lepas tu tukar jadi pita hitam. Lepas tu tukar CD. Lepas tu CD pun tak ada dah, jadi MP3. Lepas tu MP4. Lepas tu Walkman. Lepas tu sekarang Walkman orang tak guna dah. Sekarang macam mana? Tukar. Dari Friendster, MySpace, MIC. Tukar sekarang TikTok. Sekarang tu. Jadi kalau kita henti belajar, kita akan mati bisnes kita. Mati bisnes ya. Kita kena belajar. Ya. Kena belajar. Dan ketiga, kita kena pastikan ada bonding dalam perniagaan kita. Bonding Ataupun bahasa Arabnya uhwah. Kita kena membina uhwah, membina bonding bersama dengan pelanggan kita, bersama dengan staff kita, bersama dengan orang yang bersama dalam bisnes kita ni. Sebab benda itu walaupun nampak tak kaitan sangat dengan bisnes, tapi benda tu memastikan kelestarian ataupun kelangsungan perniagaan ni. Betul lah. Jadi bonding. 3 perkara. 3 perkara ni. Kena pasti. Jadi 3 perkara ini kita recap. Yang pertama, prospecting. Jangan berhenti mencari pelanggan. Jangan berhenti mencari pelanggan kerana pelanggan kita ada expired date. Yang kedua, jangan berhenti mencari ilmu kerana dunia berputar cepat. Yang ketiga itu, jangan berhenti daripada membina bonding di antara kita dengan perniagaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan. Perkongsian ini sangat-sangat hebat. Ini adalah perkongsian yang jarang-jarang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab satu, nak jumpa Cik Hafiz kita ni, saya sendiri pun nak kena buat appointment. Saya pun sendiri nak kena buat appointment. Saya terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton video ni sampai habis. Sampai habis. Dan bertemu lagi pada siri yang berikutnya, insya-Allah. Kalau ada kelapangan kita buat lagi. Kotlah kita pergi mana-mana no. Pergi Terengganu dengan kereta ke. Sebab kita nak kena naik kapal terbang esok ni. Akmal kena kita. Okey, cakap tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.